Terhormat Datuk Ongeng Koham Beruas. Terima kasih Datuk Seri Timran Dipertua. Soalan saya, soalan 14. Sila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri jawabnya. Tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah memperkenalkan pelan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin yang bertujuan untuk menyelaras pendataan parti melalui pendaftaran maklumat oleh parti dan majikan yang terlibat. Pelan tersebut turut mensasarkan pemulihan semula sektor ekonomi negara di samping membendung penularan pandemik COVID-19 di dalam negara. Pelan yang mengandungi dua komponen utama iaitu program rekalibrasi pulang dan program rekalibrasi tenaga kerja. Mesyuarat Jawatankuasa bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing kali yang ke-6 bertarikh 26 Oktober 2021 yang lepas telah bersetuju untuk menambah baik perjalanan program RTK dengan memberi beberapa kelonggaran syarat seperti berikut. Majikan perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan program rekalibrasi tenaga kerja. A. Berdaftar dengan Jabatan Immigration Malaysia melalui portal RTK di dalam sesawang jabatan bagi penentuan keperluan tenaga kerja serta kawalan penggajian. B. Majikan perlu membuat pembayaran deposit sebanyak RM500. C. Majikan boleh mendaftar dalam semua sektor kecuali sektor yang telah dibekukan. Namun begitu, sektor-sektor lain akan dipertimbangkan tertakluk kepada kajian terperinci dan keberkesanan program. D. Pendaftaran parti bagi semua kesalahan immigration kecuali mereka yang mempunyai kesalahan kes jenayah melibatkan pihak PDRM. E. Parti akan dipanggil untuk membuat verifikasi bagi menentukan kelayakan dalam sektor yang dibenarkan dan kesalahan-kesalahan parti. F. Jabatan Immigration Malaysia akan memberikan kelulusan berdasarkan kelayakan 70% dalam permohonan majikan berdasarkan kepada parti yang lulus dan layak diverifikasi. G. Majikan boleh memohon untuk mendapatkan kelulusan bagi 30% dari pihak Jabatan Tenaga Kerja sekiranya perlu. Dan H. Majikan akan membawa parti bagi tujuan pemeriksaan FOMEMA. I. Mana-mana parti yang melepasi tapisan kesihatan FOMEMA, pihak majikan perlu membuat bayaran fee rekalibrasi dan parti akan dikeluarkan pas lawatan kerja sementara PLKS. Parti perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan iaitu A. Terbuka kepada parti yang belum didakwa di mahkamah atau dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 61C tidak memiliki suatu pas yang sah yang dikeluarkan dengan sah kepadanya bagi memasuki Malaysia. Kesalahan di bawah Seksyen 15.1C iaitu kesalahan tinggal lebih masa di bawah Akta Immigration 1959-63 atau kesalahan Peraturan 39B, Peraturan Immigration 1963 sahaja. Kelayakan juga hanya diberikan kepada parti dari 15 negara sumber, iaitu Thailand, Kemboja, Nepal, Myanmar, Laos, PDR, Vietnam, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, India dan Indonesia. Parti yang menyertai program ini perlulah bebas daripada sebarang kes jenayah lain selain daripada kesalahan immigration. Pemegang kad atau mana-mana dokumen United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, buat masa ini belum lagi dibenarkan menyertai program ini. Dikenal-pasti oleh majikan atau ditentukan melalui suatu sistem padanan tertakluk kepada keperluan tenaga kerja sektor yang dibenarkan. Parti perlu lulus saringan kesihatan tertakluk kepada syarat-syarat pengambilan pekerja asing sedia ada, termasuk menjalani ujian saringan COVID-19 atas tanggungan sendiri dan memiliki dokumen perjalanan negara asal yang masih belum tamat tempoh. Parti yang telah dikeluarkan pelekat PLKS di dalam program rehiring dan 6P yang telah tamat tempoh juga dibenarkan. Parti yang lari tetapi tidak dilaporkan oleh majikan asal. Itulah dia kriteria yang perlu diambil kira. Terima kasih. Sila Beruas, soalan tambahan. Terima kasih. Soalan tambahan. Saya hendak jawapan daripada Menteri. Kenapa 1 tahun ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia bertolak talih dalam isu permohonan rekalibrasi ini. Pada mulanya dikatakan menggunakan website Foreign Workers Integrated Management System EPPAX dan MyAIMS. Kemudian diumumkan akan menggunakan
Foreign Workers Centralized Management System bermula 1 Julai 2021. Tapi langsung tak boleh diguna sampai hari ini. Menteri Sumber Manusia kata akan digunakan. Tapi minggu ini dalam jawatan kuasa pilihan, saya menanya wakil daripada KDN bagaimana memohon dia. Beliau mengatakan masih boleh dimohon menggunakan e-PAX dan MyIMS. Kenapa sampai 1 tahun rakyat di luar keliru bagaimana nak memohon? Dan soalan tadi Menteri kata kelulusan kuota 70% oleh immigration dan 30% oleh Kementerian Sumber Manusia. Kenapa di you are sharing war spoil? Rakyat susah. 70% KDN, 30% Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia. Kenapa tidak satu kementerian, satu agensi untuk uruskan semua ini? Ini setelah mendatangkan banyak masalah dan kesusahan kepada rakyat. Terima kasih. Bros. Sila Menteri 1 minit. Tuan Ketua, saya nak menjelaskan di sini isunya adalah untuk kita memberikan sesuatu yang lebih mudah kepada majikan untuk mengambil semula pekerja-pekerja dalam isu rekalibrasi ini. Telah pun saya sebutkan tentang semua kriteria bagaimana untuk mereka diberikan kelulusan dalam program ini. Cuma masalahnya adalah di antara KDN dan KSM itu penggunaan aplikasi yang selama ini ada dua. Satu yang digunakan oleh e-PAX tadi dan satunya FWCMS. Sebab itu apabila kita tengok dalam masa lebih kurang 6 bulan susah sangat untuk mendapatkan verifikasi daripada semua mereka itu. Jadi kerana untuk mendapatkan kelulusan dia mesti mendapat kuota dahulu daripada Kementerian Sumber Manusia. Kita hanya meluluskan untuk memberikan PRKS semata-mata dari segi keselamatan negara. Dari sudut security kita yang buat. Dari sudut untuk mendapatkan kota, mereka yang buat, KSM yang buat. Oleh kerana lambat dari segi untuk mendapatkan kota, sebab itu kita kata, okey, apply terus kepada immigration, kita hanya luluskan 70% daripada permohonan. Itu saja yang kita lakukan dan 30% lagi, kalau mereka nak menjadikan 100%, dia boleh minta balik semula dengan JTKI, Jabatan Tenaga Kerja, untuk mendapatkan kelulusan kuota sebanyak 100%. Itulah yang dilakukan untuk buat masa program rekalibrasi sahaja. Untuk program yang betul, program yang biasa dilakukan untuk warga asing daripada luar datang, mesti mendapat kelulusan kuota sebanyak 100% daripada Jabatan Tenaga Kerja. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Menteri, soalan tambahan kedua, Papar. saya jemput Paling. yang ke Berhormat Papar. Paling. Terima kasih Datuk Edi Betul. Terima kasih Mak Menteri. Jawapan yang begitu meluas yang kita dah boleh faham. Dan saya ada dua je soalan saya yang Mak Menteri di atas bijak sana yang Mak Menteri. Kalau boleh kita selaraskan, rakyat di bawah sana yang Mak Menteri, they only understand immigration. Kalau nak parti, nak pergi minta buat recalibration ni ataupun nak minta kelulusan khas, immigration. They don't understand the system yet. 100% rakyat kita di bawah, dia tidak faham sumber manusia punya involvement. Jadi saya harap kalau perkara ni boleh dapat kita selaraskan dengan pihak immigration, jadi rakyat memberi tumpuan khas kepada immigration. Saya faham kekangan di gym tu kaki tangan, tapi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh lakukan satu keputusan atas kebijaksanaan. Keduanya, Sir, Yang Berhormat Menteri, isu kita sekarang ni adalah pekerja asing daripada Nepal. Dalam 15 negara yang Berhormat sebut tadi, nama Nepal tidak ada. Kalaulah parti ini ada warga Nepal yang ada yang tidak melakukan sebarang kesalahan jenayah seperti yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, bolehlah memberikan kelonggaran kerana di merata tempat kawasan perumahan pada hari ini mereka memerlukan Nepal ni sebagai security guard. Jadi ini dah ada kekangan nak datang yang baru oleh kerana pandemik COVID masih lagi belum menentu, kita tak boleh nak bawa masuk. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh mempertimbangkan Nepal ini untuk diberikan kelulusan. Terima kasih Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Betul. Saya tambah baling boleh tak? Saya tambah baling sikit boleh? Sila Sikit. Yang Berhormat Menteri jawab. Tuan Ketua, saya pertamanya saya nak jelaskan dari segi cara-cara untuk kita mengambil pekerja asing.
negara kita ni masalahnya bukan hanya program rekalibrasi tapi juga program untuk membawa masuk pekerja asing. Sebab itu kita khususkan dari segi pekerja itu sendiri mesti datangnya daripada sumber manusia, Kementerian Sumber Manusia, untuk kita dapatkan data berapa ramai pekerja, sama ada orang dalaman negara, warga negara ataupun yang bukan warga negara Malaysia yang bekerja dalam negara kita. Sebab itu data ini mesti dijaga oleh Kementerian Sumber Manusia. Tapi oleh kerana program rekalibrasi tadi adalah sesuatu yang nak permudahkan dalam masalah untuk kita membangunkan semula ekonomi negara dalam COVID-19 ini, maka sebab itu diberikan sesuatu kelonggaran supaya kota itu 70%. Maknanya kalau dia apply 100% kepada Jabatan Tenaga Kerja, takut oleh kerana permohonan begitu banyak sekali, kita terus luluskan 70% tanpa mendapat kelulusan daripada Kementerian Sumber Manusia. Itu yang sebenarnya kita lakukan dari segi kota. 70-30 itu hanya daripada segi kota sahaja semata-mata. Manakala bagi soalan nombor 2 tadi, pekerja Nepal. Sebenarnya pekerja Nepal adalah salah satu pada sumber manusia yang saya baca tadi. Jadi saya nak baca semula 15 negara sumber saja, iaitu Thailand, Kemboja, Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, India dan Indonesia. Termasuk dalam Thank you sir. Terima kasih. alright. Sikit, Terima sikit. kasih. Papar. Ni penting juga ni. Dah, Pelarian dah. Rohingya Jempol yang dimasukkan. jempol. Sikit Jempol, tak? sikit Aziz, Saya sikit. kena cari sebelah sini pula. Dia punya Saya jemput yang berhormat Papar. papar. Soalan tambahan last ketiga. Saya kena Terima bagi kasih, papar. Sebelah sini. Datuk Yang di-Pertua. Saya menyokong penuh dengan langkah-langkah kerajaan untuk rekalibrasi dan juga pemutihan pekerja-pekerja asing iaitu parti. Kedua, saya ingin bertanya kepada YB Menteri, selepas GRS mengambil alih kerajaan Sabah, saya ingin bertanya sekali lagi kepada YB Menteri, berapa ramaikah parti yang telah dihantar balik ke negara asal seperti yang telah dijanjikan dahulu sewaktu berkempen di Sabah? Jadi apa yang saya lihat sekarang ini ialah masih ramai lagi parti-parti yang berkeliaran di Kota Kinabalu, begitu juga di tempat saya di Papar. Jadi saya ingin minta penjelasan daripada YB Menteri. Terima kasih. Terima kasih papar. Sila. Menteri. Ya, masalahnya, terima kasih Tuan Ketua. Masalahnya di sini adalah dua. Isunya sama ada pekerja asing tanpa izin ataupun pendatang tanpa izin. Jadi soalannya parti. Parti itu kita kena lihat di sini. Kalau mereka adalah merupakan pekerja asing tanpa izin, melalui program rekalibrasi ini, boleh juga kita daftarkan jika mengikut kriteria yang telah pun saya bacakan tadi. Bagi mereka pendatang tanpa izin ini, ia adalah merupakan satu masalah yang besar di negeri Sabah. Ia perlukan political will untuk kita kerjasama nak memastikan mereka yang sekarang mendapat IM13 dan sebagainya semua dokumen-dokumen yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan semasa dahulu lagi sebanyak sudah pun keluar lebih kurang 130,000 semuanya, itu adalah perkara lain. Manakala mereka yang masuk sekarang ini benar-benar tanpa izin yang kita telah lakukan melalui operasi Ops Benteng dan sebagainya, memang telah pun kita hantar balik daripada masa ke masa. Saya tidak ada angka di sini, tapi kita memang menghantar mereka balik, terutamanya dalam masa COVID-19 untuk kita menangani masalah pandemik yang ada dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih, Sikit, Menteri. sikit je. Ni penting ni. Dah last hari ni last. Besok tak ada soalan lagi. Tak, jempol. Saya ada peraturan kena maksimum 3. Minta maaf, jempol. Ya. Sekarang saya jemput yang